Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Ikmal Hakim Ernawa, nama matrik 19110969. Tajuk pada kali ini yang saya ingin bentangkan ialah negeri-negeri Melayu bersekutu. Terlebih dahulu saya perkenalkan nama pensyarah saya, iaitu Madam Nurhanis binti Amran yang mengajar khusus pengajar Malaysia MPU 2113. Kita teruskan dengan pengenalan, iaitu kat sini penubuhan persekutuan dikemukakan oleh Frank Swettenham pada tahun 1892 kepada Gubernur Negeri-Negeri Silat, iaitu Sir Susman. Lepas tu pada tahun 1893 ni, Sir Susman ni dia menghantar laporan ke pejabat tanah jajahan yang terdiri daripada Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Tujuan mereka hantar laporan tu, beliau ingin menegaskan penubuhan persekutuan yang lebih menguntung oleh British, dan negeri tersebut terdiri daripada tiga bahagian, iaitu dari segi politik, ekonomi dan sosial. Lepas tu latar belakang negeri-negeri bersekutu ni, yang kita tahu penubuhan persekutuan dikemukakan oleh Frank Swettenham pada tahun 1892. Lepas tu yang kedua pula, tanah jajahan ni mereka cadang penubuhan persekutuan yang terdiri daripada 4 buah negeri yang kita tahu kat sini: Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Lepas tu Frank Swettenham ni dia ambil inisiatif yang mereka kata macam untuk mendapatkan persetujuan daripada Sultan yang terdiri 4 negeri ni lah: Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan ni, yang dipertuan besar iaitu sekali Negeri Sembilan terhadap persekutuan. Lepas tu 4 buah negeri ni, macam 4 buah negeri ni iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang ni disatukan menjadi, mereka satukan 4 buah negeri ni, mereka jadikan macam negeri-negeri bersekutu yang kita tahu. Lepas tu di mana pusat pentadbiran ni terletak di Kuala Lumpur, yang diketuai oleh Residen Jeneral, di mana jawatan Residen ni dia masih kekal di negeri masing-masing sampailah ke lah ni. Lepas tu syarat-syarat negeri-negeri Melayu bersekutu ni ada banyak lah, tapi saya ambil 5 lah kat sini sebab saya nak pendekkan. Yang pertama, negeri Perak, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan ni mereka gabungkan persekutuan untuk menjadi sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu. 4 buah negeri ni yang kita tahu. Lepas tu persekutuan ni mereka jadikan negeri lindungan British, di mana hal ehwal ni dikuasai oleh British. Yang kedua, syarat yang kedua kat sini, kuasa Sultan ni dia hanya terhad ke atas negeri tersebut, dan Sultan ni dia tidak boleh macam ada cadangan ataupun hubungan dengan kuasa lain tanpa dengan kebenaran British. Lepas tu syarat yang ketiga, persekutuan ni dia diketuai oleh seorang, iaitu yang kita tahu kat sini oleh Residen Jeneral. Yang keempat, Gubernur Negeri Silat ni mereka lantik sebagai Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan. Syarat yang kelima kat sini, Residen ni akan jalankan pentadbiran mengikut arahan yang dibagi oleh kerajaan pusat. Lepas tu faktor-faktor penubuhan negeri bersekutu ni yang saya boleh bagi, kejayaan dan kegagalan menjadi tanggungjawab Residen pertama sekali kat sini. Lepas tu bila berlaku tidak seragaman ni dalam pentadbiran di negeri Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan ni, di antara negeri ni juga tidak seimbang kerana kebolehan mereka ni dan cara pentadbiran mereka ni berbeza-beza mengikut residen masing-masing. Yang kedua ni, penubuhan persekutuan ni mereka akan wujudkan kerjasama ekonomi, politik dan sosial. Okey.
Lepas tu kita teruskan lagi dengan fakta-fakta yang saya menganalisis, fakta-fakta yang saya telah menganalisis yang berkaitan dengannya. Kat sini ada 3. Politik. Lepas tu apa lagi? Sosial, ekonomi. Apa benar yang politik ni? Politik ni dasar Jepun terhadap orang India agak mendalam menjalankan pentadbiran. Jepun ni mereka lebih utamakan orang Melayu. Untuk menganggap tanah Melayu ni ada hak orang Melayu ni. Orang Melayu ni mereka bagi peluang untuk memegang jawatan-jawatan pentadbiran seperti pegawai daerah. Lepas tu sosial ni pula, penduduk Jepun mereka tinggalkan penduduk Jepun ni mereka tinggalkan penderitaan, kezaliman dan macam kesesaan dekat penduduk tanah Melayu. Lepas tu ni orang Cina ni pula mereka dibunuh, dizalimi, diseksa, macam-macam lah mereka kena kat tanah Melayu kita ni. Sampailah mereka ni lari kat hutan. Lepas tu mereka tinggal kat hutan, mereka bercucuk tanam untuk mereka hidup lah, untuk mereka buat bekalan makanan sepanjang mereka hidup ni. Lepas tu ekonomi kat sini pula, tanah Melayu ni mereka putuskan pasaran antarabangsa biji timah dan getah. Sebab ni Jepun mereka haramkan 2 benda tu, iaitu biji timah dan getah. Kecuali Jepun yang mereka tak haramkan. Okey, yang terakhir sekali kat sini yang saya dapat beritahu kat saudara, kawan-kawan saya di luar sana, akhir sekali, penting untuk kita memahami dan kita menghayati tentang kewujudan kerajaan-kerajaan Melayu di tanah air kita ni. Suatu zaman dahulu tu, kita kena faham dan kita kena menghayati. Kita kena hadirkan dalam diri kita ni macam kewujudan mereka tu wujud apa yang berlaku kat sana pada zaman, pada tanah air yang berlaku terdahulu lah. Lepas tu penduduk Jepun ni mereka bagi pengajaran ataupun orang kata macam nasihat kat kita ni, macam kita ni jangan mudah terpengaruh kebaikan yang mereka tawarkan kat kuasa asing. Pemahaman ni kita mesti lahirkan dalam diri kita ni, macam kita kena sedarkan kat dalam diri kita ni betapa wujudnya satu ketamadunan yang tinggi pada zaman dahulu, yang kita tahulah, yang apa yang saya bentangkan tadi itulah. Okey, sampai di sini saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.